Okey, beralih ke kejohanan bola sepak tertua negara Piala Malaysia. Sasaran Selangor FC untuk ke suku akhir tidak akan berubah walaupun perjalanan kali ini dijangka berliku apabila diundi dalam kumpulan yang sama dengan skuad PT, The Boscaurus dan Kuching City FC. Pengendalinya Carsten Nitzel menegaskan motivasi dalam kem The Red Giants juga kekal tinggi di sebalik kempen hambar Liga Super. Musim sulung Nitzel bersama Selangor dipacu import Eropah seperti Tim Hubert, Oliver Buff dan Manuel Conrad tidak menawarkan pulangan yang diharapkan. Di sebalik kebangkitan hujung musim yang menyaksikan 5 kemenangan daripada 7 aksi terakhir, Selangor menamatkan kempen di kedudukan ke-5 Liga. Namun sasaran ke suku akhir dilihat munasabah dengan melepasi peringkat kumpulan. I think all groups are tough, and but we want to come in the quarterfinal before the draw, and also we want to come to the quarterfinal after the draw. That's the target, and for that it's not important if we play against Perak, Penang. I don't know. It's our target. The first step we have to do, and we have to come to the quarterfinal. Selangor akan memulakan kempen pada 26 September dengan melayan kunjungan Perak yang tersingkir ke Liga Premier. Di atas kertas, Selangor sepatutnya tidak masalah untuk mengutip 3 mata selepas mengatasi pasukan Serdang itu dalam kedua-dua pertemuan Liga Super awal musim ini. They can be dangerous, and we have to play our style. We have to try to play our best performance, and that's the most important thing. And we have to be concentrated and motivated. Kalau sentuh tentang saingan Piala Malaysia, Selangor memang legend. Ya, setuju. Ya, setuju kan orang Perak? Setuju. Dari kejuaraan pertama pada 1922 hinggalah 2015 dah ada 33 kejuaraan you all. Dan Selangor lah pasukan yang paling banyak julukan trofi berprestij ni dan paling banyak sekali buat penampilan juga. Dalam banyak-banyak rivals Selangor, Singapura paling epik dengan 23 pertemuan di final, di mana 13 daripadanya Selangor muncul juara, termasuklah 2 kejuaraan yang dikongsi bersama. Okey, kini giliran Su bersama dengan bekas pemain Selangor Asmawi Bakiri yang pernah sarung jersey Selangor pada tahun 96, 97. Betul tak? 2001, 2002. Yes, 95, 96, 97 itu tahun emas saya lah. 3 Piala Malaysia dalam genggaman. Uyo, memang best. Time tu memang zaman yang saya rasa best lah. Pergi stadium pun mesti semangat. Okey, Mawi, reputasi versus reality. Sasaran Selangor ke suku akhir Piala Malaysia kali ini, kita boleh katakan relevan tak kalau nak compare dengan cabaran lawan dalam kumpulan B ni? Okey, kalau kita ambil kira untuk Selangor sampai ataupun layak sehingga ke suku akhir pada cabaran ataupun target mereka, saya rasa agak munasabah dan boleh dianggap terbaik untuk mereka jika mereka sampai ke suku akhir. Pada masa yang sama, bukan saja saya sebagai bekas pemain ataupun memang orang Selangor, tapi semua penyokong mengharapkan mereka akan lebih pergi jauh, terutamanya untuk merangkul balik ataupun mendapatkan balik Piala Malaysia. Dan suatu itu juga mereka juga penyokong-penyokong mengharapkan setelah tahun 33 kali mencapai pingat emas, pingat Piala Malaysia, pada masa sama mereka juga mengharapkan pada tahun ini mereka berjaya capai masuk dalam final dan cuba merangkul Piala Malaysia. Mawi, dulu kan kalau Selangor mainkan Shah Alam, dia punya aura memang lain macam sikit. Memang kata confirm akan menang lah macam tu. Tapi sekarang ni, rekod dekat laman sendiri pun kita boleh nampak kurang memuaskan daripada saingan Liga Super. Contohnya dalam 11 game, menang 3 je. Kalau nak banding dengan away, dapat lagi banyak kemenangan, macam 7 kemenangan. So macam mana Mawi melihat keputusan macam ni? Okey, so itu sebenarnya banyak mempengaruhi apa yang berlaku dalam pasukan tim Selangor. Kalau kita relate dengan apa yang mereka ada ketika ini di tangga ke-5 daripada 12 pasukan. Kemudian kalau bermain di home cukup begitu tidak konsisten dan tidak meyakinkan, kerana betul menang 3 kalah 5 berbanding dengan away, main 7 menang kalah 1. So dekat sini kita balik bahawa kekuatan pasukan Selangor juga di laman sendiri tak menjamin mereka boleh menang. Lagi-lagi kalau semangat aura
sebelum inilah main di Stadium Shah Alam begitu kuat. Bermain di tempat sendiri pasti akan menang. Tapi ini different ball yang akan berlaku kerana kita akan lihat bila keadaan Piala Malaysia ni berlainan dengan Liga cukup berbeza. Kemudian dalam grouping Perak, Terengganu dan Kuching City pastikan akan bagikan cabaran. Dan kalau kita lihat sekali lagi faktor-faktor ini juga mengganggu dari segi statistik jaringan dan bolos diambil kira dalam Liga bawa masuk Piala Malaysia sendiri. Kecederaan ramai pemain-pemain utama atau pemain-pemain import mereka tak membantu pada awal musim, pertengahan juga tak berapa sangat, dalam akhir perlawanan juga tidak banyak membantu, melainkan Ifadayo ada sedikit reputasi sebagai penyaring terbanyak membantu. Kalau kita lihat kat sini bolos 30 gol daripada 22 perlawanan, 45 jaringan menggambarkan pasukan Selangor sedikit statistik yang di tempat lawan, di tempat sendiri tidak konsisten. Dan saya rasa ini tekanan yang perlu, yang sekarang tekanan ini ada dalam pasukan Selangor kerana mereka tidak konsisten dalam home, agak sukar. Saya tambah sedikit, pada perlawanan pertama dalam grup Piala Malaysia nanti bertemu Perak, perlu mencapai 3 poin dulu dan seterusnya dengan Terengganu main away, perlu agak ada taktikal yang perlu mereka lakukan, mungkin sedikit bertahan, curi satu mata dan balik ke laman sendiri untuk lawan dengan Kuching City, perlu mendapatkan mata. Ini situasi yang Selangor perlu hadapi dan mereka perlu menang setiap perlawanan di tempat sendiri nanti. Okey, Mawi, Ala-Ala dah sebut tentang perlawanan dengan Perak nanti kan. Kalau kita nak lihat rekod 2 kemenangan Liga ke atas Perak musim ni, masih boleh lagi digunakan pakai sebagai kayu pengukur tak kekuatan Selangor dengan Perak? Okey, ini cukup situasi yang berbeza. Kalau Selangor menang 2 perlawanan di Liga bertemu dengan Perak, ketika itu saya gambarkan Perak tak settle down. Perak dalam pasukan bermasalah dan mereka mencari-cari rentak, mereka tak dapat memberikan tentangan ketika pasukan Selangor dalam posisi yang terbaik. Tapi pada masa yang sama, Selangor tak boleh ambil mudah, rekod itu dah berlalu untuk rujukan saja. Tapi dalam Piala Malaysia, different ball, different demand, different percaturan yang berlaku. Sebab selalunya bila dalam Piala Malaysia dalam grouping, dia akan berlaku 2-3 perkara yang berlaku, iaitu dia punya corak permainan akan mengubah dua sebab, iaitu home mesti dapatkan mata, away curi satu mata. Itu penting kerana untuk pasukan Perak saya yakin apabila dalam percaturan perlawanan Piala Malaysia mereka akan bersedia, mereka akan menukar corak, mereka akan cuba mendapatkan persembahan terbaik. Kalau sedikit saya tambah, perlawanan terakhir dalam Liga mereka menang. Saya mengharapkan mereka juga konsisten dalam Piala Malaysia, bawa kemenangan itu dan memberikan cabaran dalam kumpulan B nanti. Okey, berdasarkan apa yang Mawi lihat daripada aksi terakhir pasukan kan, untuk last minute preparation ni mungkin Mawi boleh kongsikan satu faktor kekuatan yang Mawi nampak dalam pasukan Selangor yang mungkin perlu diserlahkan lagi oleh Nitzel, dan mungkin juga satu lagi kelemahan yang perlu juga diberi tumpuan oleh Nitzel untuk last minute ni nak lawan Perak. Untuk persiapan Selangor untuk persiapan Selangor untuk berdepan dengan pasukan Perak, saya rasa ini gambaran yang dalam tim Selangor dah nampak. Saya rasa gambaran yang paling diperbaiki, yang perlu diperbaiki, yang perlu mereka betulkan untuk berdepan Perak ataupun dengan pasukan lain dalam kumpulan B, iaitu mereka tidak boleh lagi bolos dari segi perlawanan. Kalau dekat sini Selangor antara pasukan yang saya anggap tiap-tiap perlawanan bolos, mereka tak konsisten di bahagian pertahanan. Dan kalau kita lihat dalam Liga pun sendiri, mereka cuma ada clean sheet, ada 4 perlawanan, iaitu 2 perlawanan dengan UiTM, 1 Sabah dan 1 dengan pasukan Penang. Dekat sini saya dapat lihat bahawa Selangor perlu membetulkan ataupun menstrukturkan balik, fokus kepada bahagian pertahanan terlebih dahulu, yang saya rasa bertukar-tukar pemain dalam segi waktu bertahan pasukan tidak begitu baik, except mungkin Khairul Azhan yang tidak boleh lama bertahan kerana bantuan daripada segi pertahanan tidak begitu konsisten. Juga waktu bertahanan sebagai satu pasukan mereka perlu perbaiki. Sekurang-kurangnya mereka perlu mengelakkan daripada bolos dalam perebutan dalam Piala Malaysia nanti. Okey, ketika Mawi mengharapkan Selangor mungkin kalau menang tu bukan 3-2 tapi 3-0.
ataupun 2-0 lebih baik Mawi. Secara ringkasnya Mawi boleh share ada tak peluang Perak pula untuk kejutkan Selangor? Okey, saya rasa Selangor pun takkan dapat laluan mudah untuk berdepan dengan pasukan Perak. Sebab itu jangkaan saya. Sebab saya ambil sedikit, walaupun dalam 5 baki perlawanan yang sebelum ini mereka tewas, tapi kebangkitan pada perlawanan terakhir, mereka dah dapat rentak, mereka dah dapat corak permainan yang mereka perlukan. Nana Poco bermain dengan begitu baik untuk perlawanan terakhir, walaupun dalam keadaan yang saya rasa dia tertekan, tak dapat banyak support. Tapi sekali lagi saya maklumkan, apabila berdepan dalam situasi Piala Malaysia, dalam grup ni saya tak nampak, saya tak boleh letakkan Selangor antara juga pasukan pilihan. Mereka perlu dapat cabaran, bukan saja Perak, pasukan Terengganu yang mereka tewas 2 kali dalam Liga. Untuk Kuching City, pasukan underdog, bukan mudah untuk berdepan dengan pasukan underdog. Dan balik untuk pasukan Perak, seperti saya maklumkan seperti awal tadi, bermain perlawanan pertama itu membantu pasukan Selangor kerana bermain home. Tak ada cara lain, ada sedikit taktikal, menyerang lebih daripada bertahan untuk mendapatkan mata, dan itu yang perlu dilakukan oleh pasukan Selangor. Jadi sekarang ni liga lain, Piala Malaysia lain, tutup buku liga. Betul. Sekarang ni nak fokus kepada Piala Malaysia. Betul tak Mawi? Betul, itu cukup berbeza tu. Selalunya dalam liga ni kita ada percaturan, kita ada 22 game. Kalau salah satu game 2 seri 1, kita boleh mencorakkan lagi kerana ada peluang dan mengharapkan pasukan lain kalah. Tapi dalam grouping Piala Malaysia cukup berbeza. Berdepan dengan pasukan yang dia kena main home away, itu mencorakkan mata, itu perlu mengambil mata, itu perlu menjaringkan gol. Dan saya sedikit tambah kerana saya tertarik dengan pasukan penyerang. Bukan pasal pemain individu, iaitu Ifat Ayub penyerang terbaik, penyerang terbanyak, tapi jentera bahagian Selangor begitu kuat ketika ini. Kalau kita lihat statistik, mereka ada 45 gol jaringan, iaitu kedua terbanyak selepas JDT. So saya rasa ini kelebihan pasukan Selangor. Jadi ditukar kepada dalam corak Piala Malaysia, bermain home, perlu mendapatkan jaringan, perlu menggunakan Ifat Ayub, perlu menggunakan pemain-pemain untuk mendapatkan gol. Tapi balik kepada home ataupun away, mereka perlu mencorakkan sedikit waktu bertahan kerana mereka ada bolos yang banyak dan mereka mudah juga bolos. Mereka boleh menjadikan gol, mereka juga perlu bolos, dan itu perlu diperlihatkan oleh pasukan Selangor dengan baik. Memang sayang kalau dah jaringkan gol kemudian dapat serangan balas pula kan. Okey. Baik, terima kasih Mawi. Nanti kita tengok macam mana sama ada pasukan saya Selangor ataupun pasukan Adeline Perak yang akan menang untuk saingan Piala Malaysia nanti. Terima kasih Mawi.